Assalamualaikum. Cantik kan? Dalam segmen jalan-jalan kita kali ini, saya berada di Bukit Keluang, Besut. Di depan situ kita ada laut lepas, di belakang ni kita ada lagun kecil, ada ramai pemancing, dan sekiranya anda, if you are into hiking, Bukit Keluang ni memang cantik. Dia punya sunrise dia tu. Ya, kita dekat East Coast, sunrise lah. Dan yang ada dengan kami, Pro 2 Alza 2022, khusus dibawa daripada Rawang kemari Ganu. Jadi apa kata kita, review selalu Alza yang ini. Harga minyak makin naik. Tapi jangan risau. BH Petrol ada teknologi aditif dari Jerman yang membuatkan enjin anda lancar, berkuasa dan paling penting, kedekut minyak. BH Petrol, the right choice. Sebelum munculnya Alza 2022, kedua kenderaan ini ialah pilihan popular untuk mereka yang mencari kenderaan 7 tempat duduk. Yang ini ialah Toyota Rush ataupun Pro 2 Arus. Sama sahaja sebenarnya kerana ia dibina di kilang yang sama, iaitu di kilang Pro 2. Now, enjin yang digunakan oleh model yang ini, ia menggunakan enjin 1.5 liter 2NR VE, double overhead cam, EFI dengan dual VVTi. Sama dengan yang itu, cuma talaan dia berbeza. Untuk Rush dan Pro 2 Arus, ia menghasilkan 105 PS dan 136 Nm of torque. Bermakna yang ini 1 PS dan 2 Nm lebih rendah daripada Alza. Dan untuk Honda, ia menggunakan enjin dengan sesaran yang sama, 1500cc ataupun 1.5 liter single overhead cam PGM FI iVTEC, dan dia menghasilkan sebanyak 120 PS dan 145 Nm of torque dengan transmisi CVT. So among these three, the most powerful one would be the Honda. Daripada segi dimensi ataupun saiz badan, yang mana paling panjang, badan paling panjang sebenarnya Honda BR-V, diikuti dengan Toyota Rush ataupun Pro 2 Arus, dan yang paling pendek dalam tiga ni ialah Pro 2 Alza 2022. Now, yang paling lebar pula sebenarnya ialah Honda BR-V. Honda BR-V paling lebar dengan saiz 1735 mm, diikuti dengan Pro 2 Alza, dan yang paling tak lebar Rush ataupun Arus. Now, yang paling tinggi sahihlah Toyota Rush ataupun Pro 2 Arus itu, dan diikuti dengan Honda BR-V, dan yang paling rendah ialah Alza. Ini tidak bermakna badan dalam kabin dia rendah, tetapi ketinggian keseluruhan kenderaan, kerana yang kedua ni sebenarnya ialah sebuah SUV. So logically, the Alza as an MPV should be the lowest among the three. Now, ini satu lagi benda yang paling penting yang anda perlu tahu. Untuk keluasan kabin, anda memerlukan jarak roda ataupun wheelbase yang panjang. So antara ketiga ini, wheelbase paling panjang sekali
Pro 2 Alza 2750 mm, diikuti dengan Toyota Rush ataupun Pro 2 Aros 2685 mm, dan BRV paling pendek wheelbase dia 2662 mm. So wheelbase ni kat luar kita tak apa nampak sangat, but once you sit inside, walaupun perbezaan dia cuma milimeter sahaja, but that makes a big difference in terms of your leg room, knee room dan bermacam-macam room yang wujud. Okay? So jom kita tengok dia punya ground clearance pula. Ground clearance ialah salah satu isu yang penting juga, kerana jalan raya kita ni ada yang baik dan ada yang tak berapa molek lah, terutama kalau kita nak balik kampung. So ground clearance dalam bahasa Malaysia dia ialah jarak lega bumi. Maknanya ni, daripada jalan raya ke badan kenderaan ini. So yang paling tinggi, definitely it will be the Toyota Rush ataupun the Pro 2 Aros dengan 220 mm. Diikuti dengan Honda BRV 200 mm. So dua-dua ni memang tinggilah sebab they are both SUVs. Yang ini Alza paling rendah, tapi tidaklah serendah mana normal untuk kenderaan di Malaysia. Ground clearance untuk Pro 2 Alza 2022 160 mm. Angka-angka tu semua berserabut, korang takkan faham pun sebenarnya dan tak penting. Yang penting ialah ruang yang benar-benar anda boleh gunakan di sebelah dalam. So ruang boot contohnya. Now, Toyota dan Pro 2 dia tak pernah cerita berapa saiz boot untuk Aros dan juga untuk Rush, tetapi apa yang saya boleh lihat, it's not that bad actually. Masih ada lagi ruang, ya. Yeah? Dan bila dilipat, ruang dia lagi besar. So jom kita cuba lipat benda ni. How do we do this? Ini dia. Dan untuk platform SUV sub 100,000 ni, ini masalah dia. Anda boleh tolak dan lipat ke depan sahaja barisan ketiga. Dia tidak boleh dilipat tertanam terus ke dalam lantai. Tapi apa pun, ruang kat sini besar. Cuma jika anda nak menggunakan ruang yang lebih besar lagi, that is an issue. Sebab, nanti saya tunjukkan kepada awak. Nampak tak? Inilah paling rata yang anda boleh dapat. Ya? Ada lubang lagi kat tengah ni. Yang ni kita boleh tolak ke depan lagi. Ada ruang lagi kat tengah ni untuk akak barang. Tetapi untuk dapat lantai yang rata, enggak bisa. Macam mana pula dengan Honda BRV? I see. Tok Bomo kita sudah tinggalkan dia punya kelapa lah pula kan. Now, luas dalam boot untuk BRV ni, okey, dia dah bagi kita figure ni. Bagus ni Honda ni. Boot dia, kalau kita naikkan barisan ketiga, saiz dia ialah 223 liter dekat sini. Tapi kalau kita lipat barisan ketiga ni, dia jadi 539 liter. Nak lipat dia ni, Rush dengan Aros tu, anda boleh naikkan satu saja seat ataupun kedua-duanya. Untuk yang ini, anda kena naikkan the whole barisan. Sebenarnya lagi tak praktikal. Sebabnya kalau saya nak gunakan satu saja tempat, dua-dua ruang duduk ni dah tak boleh digunakan. So, dia tidak berapa menarik sangat. Cuma ruang dia besar. Dan juga anda lihat floor dia rendah, maknanya anda tak perlu angkat tinggi untuk campak barang ataupun kelapa anda ke dalam boot dia. So, jom kita tengok dia boleh baring rata ke tidak. Sama macam dengan Aros tu juga, inilah serata-rata yang boleh dapat. Dan bahagian depan ni pun boleh dilipat. Cuma bila dilipat, ruang tengah ini lebih besar daripada Aros ataupun Rush itu. Yang ini pun tadi kita boleh tolak ke depan untuk jadikan lagi ruang. Tapi ruang yang dikepung, ni dia. Masih lagi tidak boleh tertanam rata. Macam ni. Tak boleh. Tetap ada lubang-lubang, tak boleh nak baring. Macam mana pula dengan yang MPV yang ini? Ruang boot dia, jika barisan ketiga dinaikkan, ada 137 liter ruang
Jika barisan ketiga diturunkan, 498 liter ruang. Lebih kecil sebenarnya daripada BRV. Tetapi seperti anda lihat, anda boleh baringkan benar-benar yang barisan ketiga ini. Yang ini kita tolak tepi kejap, dulang air ni. Ada ruang lagi dekat bawah. Tayar spare dia pun dekat bawah. So, boleh tak kita baringkan? Boleh. Dapat lantai yang benar-benar rata. Seat depan ni pun kita boleh baringkan. So, anda boleh angkat tangga yang panjang sampai ke depan. So, untuk generasi ini, Alza dan juga kembar dia Avanza, they have become a proper MPV sebab kita dapat lantai yang rata. Avanza sebelum ini tak dapat. Yang ini benar-benar MPV. Antara ketiga-tiga kenderaan yang kita ada hari ini, enjin iVTEC ni sebenarnya yang paling berkuasa. Tapi sekiranya anda nak lebih kuasa daripada enjin anda, gunakanlah produk BH Petrol dengan 800 ppm worth of additive. Additif diorang ni 2 kali ganda daripada apa yang orang lain letak dalam petrol mereka. Dan selain memberikan tenaga, ia juga membersihkan komponen-komponen dalam enjin. So, apa tips saya? Pandu berhemah, poket meriah. Kerana dengan tambahan tenaga dari BH Petrol, anda bawa berhemah, dia boleh pergi lebih jauh. Ya, BH Petrol, the right choice. Toyota Rush ataupun Pro 2 Arus ini ialah memang betul-betul sebuah crossover yang memang tinggi melangit tempat duduk dia. It reminds me a lot of the old Kembara, the first gen Kembara. Sebab dia memang tinggi dan bila berjalan dia ada berayun ala truck pickup 4-wheel yang guna leather frame. So this particular vehicle is quite unique actually lah. Dalam tiga-tiga yang kita bawa ni, yang ini paling SUV, yang ini satu-satunya rear wheel drive. Dan dia memang paling tinggi lah. So memang ada ciri-ciri SUV sejati sebab bergoyang. Even on straight line pun dia akan bunyi. So ada orang suka benda tu. Okay, ada orang suka benda tu. Macam orang suka segmen D punya sedan lah. Segmen D sedan dia akan ada macam goyang ala kapal sikit tu. Yang ni ada tapi ni bukan kapal. Ni goyang dia banyak sikit daripada kapal. So, untuk mereka yang memang perlukan sebuah kenderaan 7 tempat duduk bawah 100,000 untuk jalan lasak-lasak, memang yang ini paling sesuai lah. Sebab ground clearance dia paling tinggi sekali lah yang ini. Ya, memang paling tinggi sekali yang ini. Rear wheel drive bermakna dia mampu menolak beban dengan lebih kuat, menolak lagi kuat daripada menarik. So yang ini ni memanglah, so walaupun enjin dia cuma 1.5 liter 1500 cc, tapi memang orang kata apa, boleh tarik beban lah, boleh bawa beban, tak ada masalah lah, cuma laju dengan cepat je lah. In terms of refinement, NVH dia tinggi sedikit lah. Ni saya syak sebab position dia yang tinggi tu, ride height yang tinggi, sebab tu dia bising sikit lah. Alright. Dan penggunaan tayar juga, saya rasa ini yang menggunakan tayar paling besar lah. Kerana untuk penuhkan ruang roda tu, dia perlukan tayar yang besar. So ni lah dia. Tapi tak adalah sangat macam mengganggu prestasi pemanduan dia sangat. Tak adalah rasa berat sangat apa semua. Dia still feels lively, faham? Toyota ni dia memang pandai. Okey, Toyota Daihatsu Pro 2 ni dia memang pandai nak matchkan gear ratio dengan tenaga enjin dan juga dengan functionality sebuah kenderaan. Dia tahu orang tak akan suka kereta yang kurang pick up, acceleration, pecutan. So yang ini ni masih lagi boleh berikan. Cuma walaupun dia menggunakan transmisi 4 kelajuan automatik, dia bergaung juga bunyi dia tu lah sebab mungkin bunyi enjin tu banyak masuk ke dalam. Okey, tapi kalau anda bawa biasa, should be okey. Dan kalau anda perasan, Toyota Rush ataupun Pro 2 Arus ni atas jalan raya,
driver dia banyak bawa laju atas highway maintain 14, 15, 16. Kalau 16 tu saya rasa dia dah tekan habis dah tu. Ya. Mungkin sebab dia tak nak, kalau nak ke tepi nak memecut lagi akan ambil masa. Terutama bila kita bawa beban lah. So yang ini macam saya cakap tadi lah, sekiranya anda memerlukan sebuah kenderaan 7 tempat duduk dan anda perlu meredah semak samun sedikit, tapi tak boleh lah ekstrim macam lumpur semua sebab dia tak ada 4 wheel ni cuma rear wheel drive. Kalau anda perlukan kenderaan macam tu, nak redah jalan-jalan tak comel tu, ini yang paling lasak lah. In fact, dia punya chassis pun is quite unique. Okay, tak silap saya, depan dia monocoque, kat belakang tu dia ada sedikit leather frame untuk roda belakang gitu. Handling wise, dia macam SUV, memang tinggi. So trade off dia dekat corner lah. Body dia akan beroling sedikit lah. There's a lot of body roll. But lama-lama anda dah biasa. So sebenarnya kalau keadaan tinggi macam ni, kita guna slow in fast out. Brake awal sebelum corner, perlu masuk apex, keluar terus tekan, laju juga. Skill pemanduan tu kena wujud lah. Banyakkan membaca, banyakkan belajar daripada YouTube ke apa. The best is you go to the track. Apa pun kenderaan macam tinggi macam ni, janganlah nak bawa gila-gila sangat. Limitation dia ada, dia bukan macam kereta. Kereta tu rendah, kenderaan yang lebih rendah lebih stabil. So itu dia Toyota Rush ataupun Pro 2 arus. Memang sebuah SUV sejati. Toyota Rush ini dipinjamkan kepada kami oleh Toyota Crestmax Auto Kota Baru. Kalau anda nak beli Toyota, nak servis Toyota anda apa semua, pergi ke Crestmax Auto Kota Baru sebab tempat mereka selesa, lengkap dan profesional. Honda BR-V ni sebenarnya ialah sebuah hybrid. Ya, hybrid bukan enjin hybrid, tetapi hybrid dari segi genre. Dia ni memang dikategorikan sebagai sebuah crossover ataupun SUV, tetapi dia rendah. Dia rendah sedikit. Kalau kita park di sebelah Toyota Rush ke Pro 2 Arus ke, kita boleh nampak dia ni rendah sedikit. In reality, BR-V ni berdasarkan platform Honda Mobilio yang ada dipasarkan di negara-negara lain dan sangat popular di Indonesia. Tapi yang ni dia tinggi. Basically ini macam SUV variant of the Mobilio. Dan refinement level dalam Honda memang tinggilah. Okey, untuk kelas dia tinggi. Alright, dan sebabkan dia duduk rendah sedikit, bunyi angin dari ke bawah tu tak banyak lah. Ya, yang paling saya suka tentang BR-V ni ialah ride comfort dia. Dia tidak beroling-oling. Dia bawa macam kereta. That part I really like. Sebab pada pendapat saya, okey, ada yang memang minat kenderaan bentuk SUV ni. Nak tunjuk tinggi dia, nampak macam ganas lah. They want that look. Tapi trade off dia ialah dia akan bergoyang bila bawa. Walaupun jalan straight, dia ada goyang dia. Okey. Kalau dia betul-betul 4 wheel drive, 4 wheel dia betul-betul boleh masuk hutan, saya tak kisah dengan goyang-goyang tu. Sebabnya ialah, goyang-goyang pun at least aku boleh masuk redah hutan apa semua. Tapi kalau ada goyang-goyang, masuk hutan pun tak boleh, 4 wheel pun tak ada, anda membayar terlampau banyak untuk gaya. Sebab tu saya tak suka. Owner BR-V sukakan BR-V diorang ni sebab pemanduan ala kereta, selesa pun macam kereta. Prestasi enjin tak payah cerita lah. Dengan enjin iVTEC dia ni, memang untuk enjin 1.5 liter, horsepower yang dihasilkan adalah yang paling tinggi dalam varian-varian lain, dalam apa orang kata genre inilah paling tinggi sekali. This is the most powerful vehicle in this genre. Memang orang kata kalau Honda tu, dia nak masukkan juga elemen sporty dia tu. So macam kereta ni, it's a decent 7-seater SUV yang boleh jalan jauh, jalan dekat. Saiz dia tu pun tidaklah mengerikan orang. Dan walaupun dia tidak cukup tinggi, jarak lega bumi dia tu at least
membantu jugalah kalau kita nak parking kat gerai ke, balik kampung, apa, kebun dusun boleh. Cuma dia bukannya 4-wheel drive lah. Dia ni lah actually dia ni front wheel drive pun. So it is more of an MPV daripada sebuah SUV, but it has the looks of an SUV. So untuk anda yang nak gaya SUV tapi keselesaan ala MPV ataupun kereta, yang inilah. Alza kali ni memang saya boleh katakan wow lah berbanding dengan Alza dulu. Walaupun tu satu perbandingan tak adil sebab Alza tu memang, ya Allah, Alza yang dulu tu dah berkurun dah umur dia. So yang ni, it is a truly modern vehicle. Contohnya, dia punya electronics, basically dia lift off daripada Ativa, masuk dekat sini. Sampaikan dia punya driving mode pun dia ada. Dia ada power, ada butang power dekat sini. Dan dia ada eco dan dia ada normal. So tak adalah macam Knight Rider tekan button power tu terus melompat, tak. Tapi dia adalah lonjakan tenaga sedikit yang kita orang gunakan masa nak memotong. So memang kali ni perjalanan memang jauh lah. Lebih kurang 700 km daripada Rawang ke Kota Baru. Dan kita orang drive down ke Besut ni lagi. Genting ni dah kira wajib lah untuk orang Malaysia. Kereta baru, motor baru kena naik genting. So, dekat Indonesia, antara komen diorang ialah model ni tak boleh naik genting. Dekat sana Daihatsu dengan Toyota. Well, hari ni kita naik daripada Batang Kali, naik ke atas, 3 orang, boot banyak barang. Saya rasa tak pernah tak cukup tenaga dengan kereta ni tadi ni. Ada. Saya rasa gear ratio dia memainkan peranan. Dia punya CVT punya ratio tu memainkan peranan. Kalau jalan tu kering, saya rasa lagi laju saya pergi. So far, okey. Cuma kalau nak sedap lagi, those tyres tukar pada yang mahal sikit. Kasih grip banyak sikit. Tapi hari ni, dengan 3 penumpang, boot penuh barang, I think tak ada isu pun naik ke genting yang sejuk menggigil ni. Jom kita sambung balik jalan. Kita tengok di Indonesia video tentang model-model yang sama tetapi gagal nak naik bukit. Betul, tapi ada sebab dia. Di sana, petrol dia menggunakan RON yang rendah daripada Malaysia. Kita gunakan RON 95 minimum. Dan sebab itu, enjin kita jauh lebih berkuasa walaupun enjin tu sama. Dahlah minyak kita murah, RON kita pula tinggi. Untung. Memang puas memandu Alza ni dan saya memang beranilah nak komen dengan yakinnya akan Alza baru ni. This is a proper MPV. Tetapi masalah dengan MPV ialah seperti anda lihat, orang yang betul-betul memerlukan MPV saja yang akan pakai. Orang yang jenis tak perlukan space tu tak ada. Tak ada orang tak ramai lah anak seorang nak beli Alphard contohnya ataupun Velfire. Okey? Tak ada orang yang saja-saja nak beli Nissan Serena ataupun Toyota Innova tu lah, kecuali yang memang ada keluarga besar, because they need that vehicle to carry their family lah. Okay. Tapi untuk Alza ni saya rasa Pro 2 dia dah tahu dah bab tu. Ini memang terbukti sales MPV selalunya masa launch naik, lepas tu dia mendatar macam biasa sahaja. Okay, tak banyak pun jumlah dia. So I think dia orang dah ready, dia orang dah faham dah benda tu. So what they did with this Alza, although it's an MPV, they make it a bit sporty in terms of design. Memang design depan tu garang betul lah. I wish design depan ni ada dekat Ativa. That would make the Ativa way better in terms of design kan. Tapi itulah, dengan body kit gear up ni, tu satu lagi saya nak sentuh. Gear up punya body kit pada Ativa, Allahuakbar, ada gigi-gigi kat depan tu. Cakap over benar ni. Hai, yang ini just nice, very subtle. Siap ada LED light dekat depan yang bila start engine dia on macam Knight Rider punya lampu lagi tu.
And then we have the turn light, lampu signal tu yang sequential tu. So macam cantik lah, macam wow lah. Cuma design belakang ni tu boleh nampak lah dia dengan Rush, dengan Arus, dengan Ativa adik-beradik lah. Design belakang dia tu tak lari dah, dan belakang dia nampak sedikit plain lah if you ask me, but it's okay. Dia mungkin stance dia, cara duduk dia tu dia rendah sedikit kat belakang sebab well, this is an MPV lah. Kalau macam SUV kita boleh tonggikkan bontot tu sikit sebab dia orang tinggi. Sebab MPV ni tak boleh, dia rendah. Dan dia nampak sporty lah, dia nampak sporty. Saya rasa Ativa Alza ni kita masukkan saja rim besar sikit, rim comel sikit. Banyak dah rim dalam kepala saya ni untuk ni. Terutama daripada Encre contohnya. Adalah 2-3 design tu saya rasa masuk sini. Besarkan sikit, cun dah tu. Boleh pakai rim besar ni. Tapi untuk make sure tak terasa lembab ke sembab ke, cari tayar yang tak lebar. 195 tu just nice lah kot, dengan saiz ni kot. Anyway, daripada segi kelengkapan electronics, kelengkapan dalam dia ni, ini memang banyak lah dalam ni. Selain daripada meter yang kita boleh tukar design ni, ada 4 design ni, dan ada banyak function-function dia tu. Kita ada, ni dia, first time 4 Pro 2. Ada 9-inch touchscreen lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Semasa kami memandu ni, Pro 2 masih lagi tak dapat license untuk menggunakan Apple CarPlay. It's in the work. Bila dah dapat nanti, dia akan terus installkan lah. Even anda yang dah beli Alza tak ada Apple CarPlay, bawa pergi service center, dia akan installkan balik. Okay? Bagus ada Android Auto dengan Apple CarPlay ni. Ya? Pada yang tak reti nak pakai, pakailah. Tak payahlah kau nak pegang phone bila memandu. Tak perlu. Pakai je benda tu. Waze pun ada dalam tu semua. So phone tu kita cocok dekat kabel, letak je lah kat mana-mana, settle. Bab letak kat mana-mana tu yang aku nak kena komplain sikit pasal Alza ni. Alza variant yang paling mahal ni, paling premium ni, advance ni, dia tak ada cubby hole kecil dekat bawah ni, kat depan gear ni dia tak ada. Yang variant lain tu ada. So at least ada pockets tu untuk letak barang. USB dia pun kat situ. Yang ini USB dia satu dekat dengan touchscreen. Yang tu untuk sambungkan ke Apple CarPlay ataupun Android Auto, ataupun iPod pun boleh, function iPod. Satu lagi USB dekat tepi sebelah sana tu. So adalah pocket sikit dekat situ tu. Cuma bila tak ada pocket dekat tengah ni, bila tak ada ruang cubby hole dekat tengah ni, this mid section of this lower mid section dekat tempat mana ada push start button ni, tempat ni nampak kosong. Nampak macam there should be something there but it's not there. Ramai komplain macam benda ni. Ramai kata hodoh lah apalah. I have to agree with them. Memang nampak hodoh. In fact, saya rasa inilah saiz double din tau. Maybe they can do something about this. Maybe facelift nanti they will do something about that. Ya? Dan kemudian kita ada whole function dengan electronic parking brake EPB. Benda ni untuk orang yang dah pernah pakai, dia memang sukalah, terutama button hold. Maknanya kat jam, saya pegang, saya tap brake tu sekali, lepas dia kata brake. Bila nak berjalan, tekan minyak, bergerak. Even bila kita start engine pun, pakai tali pegang keledar, masuk di, tekan minyak, parking brake tu off sendiri. Kena pakai seat belt. Kalau tak pakai seat belt, dia tak nak off, dia kena off manually. Kalau orang kata, alah leceh lah, then pakailah seat belt dulu. Dan bila kita parking pun berhenti, masuk je gear P, EPB ni, electronic parking brake ni automatically engage sendiri. Bab tu pun saya suka. Very, orang kata apa, intuitive, memudahkan. Saya langsung tak pernah sentuh pun butang brake tu. Ya, sebab dia memang boleh buat sendiri. So, itu bagus. Dari segi amenities lain, okey, kena faham bawah 100,000 ni, saya rasa tak ada siapa pun yang bagi telescopic steering. Okey, yang ini pun tak datang dengan telescopic steering. So dia ada atas bawah sahaja, telescopic tu tak ada. But not too bad. Seat dia boleh adjust ke depan ke belakang. Dan I am very happy to say that seat Pro 2 sekarang ni dah besar sikit, dah lebar, dah empuk. So orang yang berbadan besar, selesa lah untuk pemanduan jauh. Kalau yang dulu tu Alza tu, dia punya rig ni, baring, tempat baring ni, masa saya besar dulu, saya boleh rasa dia macam nak terpeleot ke belakang dah. Cukup tak selesa bawa Alza tu. Mungkin kawan kita Abang Jaafar daripada Mekanika dia suka, dia ada berapa banyak Alza. Saya tak boleh lah dengan saya bawa sedap kita tu, handling apa semua tu, sebab it's very sporty. But in terms of amenities, saya memang kena ada Apple CarPlay, sebab
itulah salah satu benda yang pada saya kereta kena ada, sebab dia memudahkan. Saya nak buat phone call, pakai Waze ke apa semua, pakai Spotify, lengkap ada dekat situ. Ya, it's like my second home lah. So masa bawa kereta saya boleh buat meeting apa semua pun boleh. So benda tu sekarang dah ada dalam Alza ni. This is a car that I can live with every day. Saiz dia pun taklah besar sangat sampai menyusahkan nak parking apa semua. Just nice. Tapi dia tidaklah sesempit yang Alza dulu. Yang ini seat belakang tu, seat kedua tu, anda duduk, anda boleh lihat mewahnya, lebarnya tempat duduk tu. Dan untuk kategori ini dengan harga ni, seat tengah tu kita boleh slide ke depan ke belakang lagi untuk improvekan leg space, leg room. Itu pada saya macam wow, boleh tumble ke depan, boleh lie flat. This car is so practical. Dia memang macam ni lah. Anda tahu kan Toyota Wish dengan Honda Stream kan, bentuk dia sporty apa semua tu kan. Tapi untuk sebuah kereta keluarga, pada saya dia tak berapa menarik sebab dia terlampau kecil kabin dia tu. Saya tak muat seat nombor 3 dekat dalam apa nama tu, Wish ataupun Stream. Tapi untuk Avanza lah, untuk Alza ni, row ketiga tu saya muat. Even headroom pun ada. Just nice, ngam-ngam untuk saya 6 kaki ni. Ruang tengah tu lagilah, ya. Okay, engine. Now, engine dia 2NR VE ni 1.5 liter ni sama dengan banyak enjin-enjin yang lain lah, daripada Myvi lah, even daripada Toyota pun menggunakan enjin yang sama. Tune dia tu okey lah, alright. Pada pendapat saya okey, memadai. Cuma dia macam mana nak cakap lah, dia menggunakan DCVT. So yang itu kalau anda tak pernah pakai CVT, anda mungkin marah bunyi bising tu tau. Okay, bunyi bising bergaung tu boleh menarik. Tetapi dengan penggunaan DCVT, dia mampu membuat satu magic. Saya bawa 3 orang dengan boot penuh naik ke Gotong kat Genting tu, tak ada masalah langsung, tak ada rasa dia tercungap-cungap, tak ada. Tekan pergi. Tak adalah macam Ativa punya pergi sebab dia tak ada turbo. But saya tak komplain pasal power pun. Saya duduk belasah. Saya duduk komplain pasal jalan basah je, sebab kalau tidak memang lagi laju saya pergi. Dan masa dekat Besut ni, kita orang satu team pergi makan. Kita ada 6 orang dewasa, duduk dengan sangat selesa. Tekan pergi ke Kuala Besut tu, kita tekan je apa, nak memotong pun tak ada isu. Cuma bunyi dia tu je lah yang kuat, ya. So jangan risau sangat pasal tenaga ataupun power. Orang Malaysia sikit boleh naik Genting ke? Boleh naik Genting ke? Apa? Kau duduk Genting ke? Kau naik sana tiap-tiap hari ke? So jangan risau, boleh, memadai. Sebab kena ingat, ini Pro 2. Dia test cara macam mana orang Malaysia pakai. Tentang tu yang saya nak ingatkan kat korang. Pro 2 kali ini diberikan peluang untuk menala 100% pengendalian Alza ini. Okey, dengan Ativa dulu dia tak boleh nak buat habis, steering tu dia nak kacau. In fact dengan Aros, dengan Myvi tu pun suspension dia dah buat, tapi steering tu dia kacau. This time around semua dia boleh kacau. And what you get is a steering with a better feedback. Steering feel dia dah ada dah. Ini dia tak sharp macam dalam Iris ke, macam dalam Preve ke. Okey, Proton memang handling memang dia lebih menang lah. Tetapi yang ini, this is the best steering wheel yang saya dapat daripada Pro 2. Ada feedback. Yang lain tu memang rasa macam tak ada perasaan. Yang ini ada perasaan. Jalan jauh atas highway. Well, atas highway kalau kau tekan habis pedal minyak tu, memang minyak takkan cukup lah. Okay, minyak dia takkan cukup lah. Minyak dia akan jadi kuat lah. Sebab anda kena ingat, enjin dia masih lagi kecil lah. Tetapi dengan gear ratio yang ada daripada DCVT ni, final drive yang digunakan dalam tu, kalau anda memandu setakat dalam 140, okay, 130, bawah lagi bagus. Dia senyap dan dia menjimatkan minyak. Macam sekarang ni, kita orang duk bawa dekat-dekat apa semua ni, dengan kelajuan mala biasa, saya yakin saya dapat cecah 400 kilo daripada satu tangki ni. Okey, kalau bawa lagi berhemah, saya rasa atas 400 tu mudah sahajalah. Ya. Dan low speed dia ni, bila pandu slow, ni lah pandunya. Yang kebanyakan orang yang pandu macam ni lah sebenarnya. Okey, tak ada nak mecut apa semua tu. Selesa dan lancar semua, tak ada tukaran gear kan. So dia macam jalan je. Aircon pun sejuk kokol.
Walaupun aircon dia biasa, dia single zone saja. Kat belakang ada blower. Cuma bila kau on blower ni, sampai tak tangan aku. Bila on blower tu, ada bunyi bising. Bab tu je aku malas sikit lah. Okay, let's switch this off. Alright, okay, baru senyap ni macam ni. Let's say lah saya bawa seorang, memang macam kita lah. Kalau anda tak ada anak yang ramai pun, seat belakang tu boleh baringkan kata you get a big boot, but the car still looks sporty enough for you to be driving it every day. In terms of handling, corner tajam apa semua tu memadai. Okay, memadai lah. Okay, mungkin kalau kita upgradekan spring rate kat belakang tu, it will be better. Tapi mungkin penumpang belakang pula tak selesa. So itu dia cara kasarnya lah Alza ni. Okay, kau tak boleh lah nak harapkan dia lagi terror daripada Velfire lah, daripada ni lah itulah. Tak boleh. Kena ingat harga dia paling mahal RM75,500. Okay, tapi function-function yang dia bagi tu, kau bila malam-malam datang, dia keyless yang ini, tak rapat je kabin dia menyala. Tu function yang memang kereta mahal ada. Yang paling saya suka ialah lampu matrix itu. Dah lah LED matrix light macam dalam Ativa. Yang itu kereta 150,000 pun belum tentu ada function tu, tapi yang ni ada. Ia menjadikan pemanduan anda sebelah malam jauh lebih selamat. Cuma komen saya, butang untuk onkan matrix ni terlampau simple. Dia ada tulis huruf A ni saja. Anda tahu function to on bila ada gambar lampu, simbol lampu besar warna hijau dengan A tulis kat dalam lampu tu. Tu maknanya matrix light dia hidup. Tu saya rasa, I think it should be fancier lah benda tu bila dia on tu matrix light tu. It should be fancier lah ataupun lebih mudah lah. Ya. Gear lever dia memang pendek, sporty. Dia ada plus minus juga kat sini. Kalau tolak ke tepi, dia dah masuk sport mode. So maknanya dia ada, nak kira 4 lah kot. Eco, normal, power, ni sport. Barang, okey, tempat letak barang. Macam tadi saya kata, depan ni tak ada tempat nak letak handphone saya. Saya boleh letak dekat ni. Saya boleh kongsi dengan cawan saya kat sini. Dekat tengah ni pun ada kecil, satu ruang poket kecil. Belakang tu banyak tempat letak barang. Sampai ke ruang barisan ketiga tu pun ada tempat letak barang. Siap ada 12 volt socket untuk dia orang charge phone. Kat tengah ni pun ada. So that one not to worry about. Memang betul-betul untuk family. Memang family lah. Untuk family muda ataupun mereka yang bajet dia bawah 100,000, pretty difficult to beat this package. Ya, itu dia Pro 2 Alza 2022. Daripada sebuah kenderaan wagon 5 Plus tu, kini menjadi MPV tulen dengan 7 tempat duduk. Selain dari itu, kita dah bandingkan juga dengan 2 lagi pilihan lain yang popular juga di pasaran, Toyota Rush ataupun Pro 2 Arus dan Honda BR-V. Dan seperti yang anda lihat, when it comes to space, bila kita bercerita tentang keluasan kabin dan juga practicality, susah untuk melawan sebuah MPV kerana ia memang direka sebagai sebuah kenderaan untuk mengangkut keluarga. Kerana itu, tempat duduk dia yang lebar dan luas, ruang kaki, ruang kepala, ruang boot lengkap dan dia memang lebih selesa. Untuk anda yang mahukan sedikit gaya hidup agresif, you want a crossover or an SUV, dua-dua ini memang terbukti popular dan memang ada trade-off dia sedikit, ada kekurangan dia sedikit, tetapi anda hendak bentuk tu, kena terimalah kekurangan dia. Yang BR-V ni memang special sedikit. Dia tidak setinggi sebuah crossover, dia tidak serendah seperti MPV, dia sebenarnya dekat tengah-tengah. So untuk bajet di bawah RM100,000, yang ini harga dia cuma RM75,500. Untuk varian yang paling mahal pun, kalau kita tambah sikit-sikit barang-barang gear up dia, tambahlah RM2,000-3,000. Ya? So, diharapkan video ini dapat membantu anda membuat keputusan kerana sebagai seorang ketua keluarga, bajet itu penting. Dan pada pendapat saya, nombor 1, keselamatan keluarga. Nombor 2, keselesaan keluarga. Itu pun penting. Yang kurang penting sebenarnya gaya. Saya tak kisah orang nak kata saya apa, yang penting keluarga saya selamat, mereka selesa.
Sekian sahaja daripada saya, Hezri Samsuri. Dan sehingga kita ketemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Slipper tinggal. Oh, chop. There you have it. Sila.